Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pertama, kerana dipanjangkan usia untuk kita bertemu sekali lagi di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan dipanjangkan usia pula untuk meneruskan ibadah kita di bulan Ramadan hingga ke tengah bulan Ramadan pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah SWT agar terus dipanjangkan usia hingga kita dapat mengakhiri bulan Ramadan kita ini dengan baik. Dan dijadikan bulan Ramadan kita pada tahun ini bulan Ramadan yang lebih baik, dan kita menjadi manusia yang lebih baik daripada Ramadan pada tahun yang lepas, insya-Allah. Kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu pada malam ini, khususnya bagi saya kerana dapat berkongsi beberapa perkongsian yang bermanfaat mengenai topik yang akan saya bicarakan pada malam ini, sempena dengan malam Nuzulul Quran, iaitu malam sejarah di merata dunia. Muslim memperingati turunnya Al-Quran yang pertama, wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan peristiwa yang mulia dan penting ini, kan, maka eloklah kalau kita mendengar sedikit perkongsian tentang hubungan kita dengan Al-Quran, iaitu tajuk dan fokus topik yang akan saya bicarakan pada malam ini, iaitu bagaimana kita sebagai seorang Muslim berhubungan dengan Al-Quran. Ini adalah satu topik yang penting. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah satu benda yang sentral dalam kehidupan seorang Muslim. Untuk menjadi seorang Muslim yang baik, tidak lain tidak bukan, haruslah kita mempunyai hubungan yang betul dengan Al-Quran. Maka mengetahui bagaimana kita mempunyai hubungan yang betul itulah penting. Supaya dengan itu, kita boleh menjadi seorang Muslim yang baik sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang Muslim dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Firdaus kerana sudi memberi peluang pada saya untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar ceramah pada malam ini bermanfaat dan diberkati oleh Allah SWT, sehingga dengan keberkatannya kita mendapat faedah dan kekuatan pula mengamalkan apa juga kebaikan yang kita peroleh bersama pada perkongsian pada malam ini. Muslimin muslimat yang saya muliakan, sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman dengan Al-Quran sebagai kitab Allah SWT. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah untuk kita faham apakah maksud beriman dengan kitab Al-Quran. Maka maksudnya ialah dalam konteks Al-Quran, dalam konteks agama Islam dan apa yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri. Beriman dengan Al-Quran menuntut kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk. Kitab petunjuk artinya kitab yang kita jadikan rujukan dalam hidup kita, dalam segala masalah kehidupan kita. Hal ini sesuai dengan perintah dengan firman Allah SWT itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah SWT berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang bermaksud, Al-Quran itu adalah satu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia itu diturunkan untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, menjadi seorang bertakwa itu satu perkara yang penting. Kerana sifat takwa ini disifatkan oleh Allah SWT sebagai satu sifat yang penting, yang mengkualifai seorang itu masuk syurga Allah SWT. Maka dengan ini Allah mengatakan orang bertakwa itu ialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka lalu kita bertanya bagaimana nak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tidak lain tidak bukan ialah dengan kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kerana hanya dengan kita faham, kita boleh mengambil pelajaran dan kita boleh jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Demikianlah ini adalah konsep yang basic. Kalau kita nak tahu bagaimana kita boleh menggunakan handphone kita dengan baik, kita perlu baca manual dia. Dengan itu kita tahu bagaimana nak menggunakan handphone kita dengan baik, bagaimana nak troubleshoot dan bagaimana untuk membaiki handphone kita kalau didapati rosak. Kalau kita tidak baca, sukar untuk kita menggunakan handphone kita dengan baik, kadang-kadang kita akan menggunakan dengan salah, sehingga handphone yang kita beli mahal itu pun tidak berguna bagi kita ataupun cepat rosak kerana kita tidak menggunakannya sesuai dengan manual yang ditetapkan. Maka dan untuk tahu itu kita perlu baca manual itu dahulu. Kita perlu baca manual itu dahulu, kan? Dan yang terbaik untuk kita tahu handphone kita ialah dengan baca manual yang datang daripada syarikat yang mengeluarkan handphone itu sendiri, daripada kalau kita baca daripada sumber-sumber yang kita tidak pasti. Maka demikianlah juga Al-Quran. Untuk kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita perlu memahami
kandungan Al-Quran itu. Pastinya memahami Al-Quran ini memerlukan kita membaca. Kalau tak baca, tengok saja, ilmu tidak akan sampai ke dalam otak kita. Kita tengok manual saja, kita tidak akan tahu apa-apa. Kita perlu baca. Namun kita perlu faham bahawa membaca Al-Quran itu walaupun dianjurkan oleh agama kita, tapi ia adalah satu wasilah, satu jalan, satu tujuan, satu cara untuk mencapai objektif yang lebih penting, iaitu untuk memahami Al-Quran itu, supaya dengan itu kita boleh ambil pelajaran daripadanya untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Muslim awal di zaman Nabi, iaitu para sahabat, mereka rajin membaca Al-Quran. Kerana bagi mereka membaca adalah wasilah kepada kefahaman. Kenapa? Kerana orang Arab, para sahabat dahulu, mereka baca dan mereka faham serentak. Disebabkan kerana mereka menguasai bahasa Arab. Mereka adalah orang Arab. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang mereka familiar dengannya. Maka dengan mereka baca saja, mereka boleh serentak, boleh faham. Maka sebab itu, mereka rajin membaca Al-Quran. Kerana dengan itu, mereka akan sentiasa dapat kefahaman-kefahaman baru. Maka lebih banyak mereka baca, lebih banyak mereka faham. Lebih banyak mereka dapat petunjuk. Kalau kita lihat, di zaman dahulu para sahabat, mereka mengkhatam Al-Quran dalam tempoh 3 hari, dalam tempoh 1 minggu, dalam tempoh sebulan. Kan? Semua itu menunjukkan bahawa regularity mereka dalam membaca Al-Quran, betapa kerapnya mereka membaca Al-Quran. Namun kita perlu faham bahawa para sahabat dahulu, mereka kerap baca Al-Quran juga membantu mereka untuk kerap memahami, lebih banyak memahami. Dan ini, maka sebab itu bila kita baca hadis-hadis para sahabat yang rajin baca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran, terutama di bulan Ramadan seperti ini, kita harus faham konteksnya seperti itu. Iaitu mereka adalah generasi kumpulan manusia yang baca dan terus faham. Hal ini berbeza dengan kita orang Melayu. Maka sebab itu kita perlu faham bagaimana nak kita apply budaya dan juga amalan para sahabat. Kita orang Melayu, kita tidak sama seperti para sahabat dan orang Arab di zaman Nabi. Yang mana bila kita baca, tidak semestinya faham. 10 kali khatam pun belum tentu kita faham Al-Quran untuk kita menjadikan petunjuk. Kenapa? Kerana kita tidak menguasai bahasa Arab. Dan rata-ratanya ramai pada antara kita yang baca Al-Quran, khatam Al-Quran berkali-kali, jarang pula membaca terjemahan Al-Quran, bukan tafsirnya, hanya terjemahan saja. Untuk memahami setiap perkataan, setiap ayat yang kita baca. Kita hanya baca cepat-cepat untuk khatam, dengan tujuan adalah untuk kita mendapat fadilah daripada banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Ini tidak salah kerana memang itu satu pahala dan memang ada ajuran Nabi untuk kita membanyakkan baca Al-Quran. Tapi dari sudut, misal kata konsep beriman kepada Al-Quran, kita harus faham bahawa yang lebih utama bagi seorang Muslim, basic, ialah untuk kita banyak memahami daripada banyak mengkhatam dan baca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran itu walaupun dapat pahala, kalau kita tidak faham, dia tidak serve the main objective of iman kita kepada Al-Quran. Jadi kita harus faham bahawa tujuan utama baca Al-Quran bukanlah hanya untuk dapat pahala, walaupun dapat pahala itu penting bagi kita, tapi untuk dapat petunjuk. Sehingga dengannya itu kita dapat amalkan Islam dengan betul. Dan dengan itu pula kita jadi Muslim yang baik. Lalu daripada itu kita dapat masuk syurga, iaitu mendapat salvation di hari akhirat kelak. Yang kedua, harus kita faham bahawa sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk mengamalkan agama kita berdasarkan ilmu. Dan ini ada disebut dalam firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 108. Yang mana Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Yang bermaksud, katakan Muhammad, ini jalan aku, ini agama aku, ini agama yang aku bawa daripada Allah SWT. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku seru kamu kepada Allah SWT ala basiratin, atas ilmu. Artinya aku mengajak kamu untuk beramal agama Allah itu, ikut jalan yang aku bawa ini daripada Allah SWT atas dasar ilmu, ala basiratin. Dan demikianlah mereka yang mengikut aku pada ketika itu. Jadi ayat ini adalah jelas bahawa Allah memerintahkan Nabi untuk mengajak kita, umat Nabi Muhammad, beramal dengan agama ini atas dasar ilmu. Kalau kita bertanya, apa maksud atas dasar ilmu, mengamalkan agama atas dasar ilmu? Maksudnya ialah kita mengamalkan agama berdasarkan pada apa yang ditetapkan oleh Al-Quran.
yang ditunjukkan di Al-Quran, kan, di samping lalu diterangkan oleh Nabi SAW daripada sunnahnya, tapi basicnya ialah sebagaimana yang ditunjukkan di Al-Quran. Maka dengan itu perlu faham Al-Quran, bukan hanya baca, kerana Al-Quran itulah sumber utama Islam. Kalau kita ingin bercakap tentang mengamalkan agama dengan ilmu tanpa kita faham Al-Quran, dia pastinya akan bermasalah, kan. Yang kemudiannya ialah kita akan beramalkan agama berdasarkan ikut-ikut semata-mata. Ini tidak semestinya salah, tapi dia tidak mewakili perintah Allah sebenar. Kerana yang Allah mahukan daripada seorang Muslim itu, setiap seorang Muslim haruslah berusaha untuk cuba mengamalkan Islam berdasarkan ilmu, bukan hanya setakat ikut-ikut daripada warisan datuk nenek, daripada warisan ibu bapa, kan, daripada apa yang kawan-kawan buat, kan, dan daripada mungkin apa yang ustaz-ustazah ajar, begitu saja kita ikut saja. Waktu kita mungkin primary school, kita masih madrasah part time peringkat rendah, memang wajar untuk kita mengamalkan agama hanya berdasarkan pada apa yang ustazah ajar kita. Tapi bila kita dah dewasa, kita tidak boleh terus mengamalkan agama kita seperti itu. Kita seharusnya tahu kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, kenapa yang seperti itu, di mana dalam Al-Quran yang mengatakan seperti ini, dan seterusnya. Supaya dengan itu kita upgrade ilmu agama kita, tidaklah statik. Kan, sampai bila-bila pun ilmu agama kita, walaupun kita dah lulus jadi engineer apa benda, tapi ilmu agama kita masih lagi pada basic, kan, part time madrasah darjah 6 itu saja. Kerana itulah yang kita graduate daripada pendidikan agama kita. Tak boleh seperti itu. Kita harus tahu lebih daripada itu, dan untuk tahu lebih itu, kita tidak boleh ikut saja apa yang dikatakan oleh orang sana sini, walaupun daripada ustaz-ustaz, tapi kita harus tanyakan daripada ustaz-ustaz itu, kan, apa penjelasannya daripada Al-Quran bila dia berkata tentang satu hukum, dalam satu pendapat agama. Dan itu memerlukan kita faham. Ataupun kita belajar sendiri daripada Al-Quran, lepas tu kita rujukkan pada mana-mana ustaz tentang apa yang kita fahami itu. Supaya dengan itu ilmu kita berkembang dan kita mengamalkan agama itu sesuai dengan apa yang Allah anjurkan itu sendiri, iaitu, kan, untuk mengamalkan agama berdasarkan kepada pengetahuan yang betul daripada apa yang kita faham daripada Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi Muslim yang baik, kan, kita harus berubah cara interaksi kita dengan Al-Quran. Our interaction with the Quran must be changed. Harus kita ubah. Dari hanya baca selalu untuk khatam kepada usaha memahaminya. Maka dengan itu, apa yang kita lakukan setiap kali datang bulan Ramadan, berusaha untuk mengkhatam Al-Quran, walaupun bagus, tapi kita harus bertanya, setelah 10 tahun mungkin kita mengamalkan budaya khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan, kan, kita harus bertanya, how does that really increase my knowledge tentang Al-Quran, tentang agama Islam? Setelah kita khatam 10 kali, 20 kali, 15 kali, kan, dah hafal satu juz 30 dan sebagainya, how does that all contribute kepada, kan, kefahaman kita tentang Al-Quran? Ataupun kita masih lagi, kan, baca tidak faham dan harus bergantung kepada sumber-sumber lain untuk kita memahami Al-Quran. Ini harus diubah kerana dia tidak mewakili, represent anjuran Allah SWT itu sendiri bagi kita sebagai seorang Muslim. Kan, maka persoalan yang ingin saya tanyakan, kan, pada malam ini, di tengah-tengah bulan Ramadan sempena dengan nuzul Quran, untuk kita introspeksi diri, berapa ramai di antara kita yang telah khatam Al-Quran beberapa kali, telah khatam pula membaca terjemahan Al-Quran. Bukan tafsir, tapi terjemahan Al-Quran. Seperti terjemahan Yusuf Ali, baik dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu, terjemahan daripada Basmeh dan sebagainya, kan. Dalam pengalaman saya mengajar di sana sini, bila saya bertandingkan persoalan seperti ini, saya setiap kali mendapati majoriti mereka yang hadir, kan, mengaku bahawa mereka belum lagi pernah mengkhatam, kan, membaca terjemahan Al-Quran pun sepanjang hidup mereka, walaupun mereka telah berkhatam Al-Quran banyak-banyak kali. Dan ini adalah indikasi tentang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang menunjukkan bahawa kita lebih care, lebih concern tentang membaca daripada memahami. Kerana kalau kita ingin memahami, kita mesti bukan menjurus saja kepada mengkhatamkan Al-Quran, tapi juga membaca terjemahan dia sebagai basic kepada usaha untuk kita memahami apa yang kita baca. Maka dengan itu, saya harap bahawa, kan, pada malam ini dengan saya membangkitkan isu ini, kan, dapat mencetus semacam perubahan daripada setiap mereka yang mendengar. Kan, kalau kita belum lagi berusaha,
dengan gigih untuk memahami Al-Quran, kan, melalui proses membaca terjemahan Al-Quran sebelum kita meningkat kepada memahami tafsirnya, kan. Kita harus ubah dari hanya baca untuk khatam kepada baca untuk faham, kan. Di bulan Ramadan juga, kalau tidak sempat bulan Ramadan ni, mungkin selepas bulan Ramadan ataupun pada bulan Ramadan akan datang. Tidak mengapa kalau misal kata kita tidak khatam, asalkan kita lebih faham, ataupun biar lambat khatam asal kita lebih faham. Sebagai contoh, ada orang berusaha untuk khatam sampai 3 kali, tapi kefahamannya tidak meningkat ke mana-mana pun. Ada orang dulu khatam 1 kali, oh tahun ni nak upgrade khatam 2 kali pula. Bagus, daripada khatam 1 kali kepada khatam 2 kali, satu peningkatan dalam ibadah. Tapi adakah kefahaman kita meningkat dengan khatam 2 kali? Ini satu persoalan yang penting. Kerana kita harus faham bahawa Al-Quran itu menjadi petunjuk melalui kefahaman, bukan melalui mengkhatamkan je banyak-banyak kali. Maka dengan itu, tak apa kalau tahun ini kita khatam 1 kali saja. Dulu kita khatam 3 kali, tahun ini kita khatam 1 kali saja. Tak apa. Kenapa? Kerana tahun ini kita berazam, berusaha untuk mungkin lebih slow dalam baca kita, tapi slow itu diiringi dengan membaca terjemahannya setiap kali kita membaca, kan. Lepas tu kita teruskan pula habit ini di luar Ramadan, sehingga kita berazam satu masa nanti, sebagaimana aku pernah mengkhatam Al-Quran banyak-banyak kali bacanya, aku ingin khatam juga terjemahan dia, dan dengan itu menjadi wasilah untuk aku lebih memahami, kan. Jadi cuba usahalah untuk kita buat tindakan, kan. Mula baca Al-Quran dan terjemahannya setiap hari, kan. Satu hari mungkin satu muka surat, mungkin slow, tapi tak apa, kerana kita membantu kita untuk faham, kan. Yang belum elok membaca Al-Quran pula, jangan tunggu sampai pandai baca baru nak baca terjemahan Al-Quran. Kerana kalau kita tak boleh nak baca, kan, yang teks Al-Quran dalam bahasa Arab, kita boleh baca teks dalam bahasa Latin, dalam bahasa Urdu, dalam tulisan Latin, dalam tulisan ABC, kita boleh membacanya baik dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu. Dengan itu, kalau kita nak tunggu sampai boleh baca pun nak faham, mungkin akan terlalu lewat sangat, kan, dalam kehidupan kita. Maka sebab itu, kan, tak apa, pada waktu lain kita belajar membaca, tapi pada waktu yang lain pula kita belajar pula untuk memahaminya dengan membaca terjemahannya dan juga tafsiran bagi ayat yang dalam Al-Quran, bermula daripada muka surat pertama hinggalah kita peneruskan secara konsisten setiap hari, sehingga mudah-mudahan dapat dikhatamkan dalam tempoh tertentu, kan. Maka usahakanlah untuk membaca terjemahan Al-Quran di samping berusaha bolehkan diri membaca Al-Quran bagi mereka yang belum lagi boleh membaca Al-Quran, kan. Kenapa penting untuk kita baru mula membaca terjemahan Al-Quran di samping membaca Al-Quran? Kerana bila kita selalu membaca Al-Quran dan terjemahannya sekali, paling kurang kita akan dapat tahu makna umum sesuatu ayat. Ini kalau kita ulang-ulangkan, kan, ulang-ulangkan banyak kali habit seperti ini. Sama juga kalau saya kata, kalau kita selalu baca Al-Quran, kita mungkin tidak hafal ayat itu, tapi kita akan familiar dengan ayat berkenaan. Bila ustaz baca, kita boleh familiar, kita boleh ikut. Kita tak hafal seterusnya, tapi kita boleh ikut, kata sikit-sikit. Kenapa? Kita dah biasa membacanya. Walaupun kita tak hafal, kadang kita familiar. Demikian juga kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahan dia. Kalau kita dah ulang banyak-banyak kali surah, misalnya kata juz 30, kita ulang banyak kali baca terjemahan dia, kita boleh pick up, kan, ayat ini cerita pasal apa. Walaupun sebutir-sebutir itu perkataannya kita tidak mampu untuk menterjemahkan, tapi kita tahu, oh ini ayat ni cerita dalam surah An-Naba, dia ada cerita tentang golongan ini. Oh ayat ni cerita, ni surah Abasah, ada cerita tentang Nabi ditegur oleh Allah SWT kerana apa? Kerana tak layan seorang sahabat yang bermata buta. Dia tak layan orang-orang Quraisy yang kaya-kaya, dan Nabi ditegur. Oh ini cerita tentang Abu Jahal ke Abu Lahab kena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena cela oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan dia dekat atas Nabi. Jadi kita boleh tahu, kan, dapat overall meaning daripada apa yang dibaca. Dan ini, dengan kita dapat overall meaning ini, dia akan membantu kita, kan, bila kita solat atau membaca. Saya kata kalau kita pergi umrah, sembahyang di belakang imam, kan, imam kita boleh tahu, oh ini surah Kahfi, aku pernah baca surat ni selalu dengan makna je, cerita tentang Nabi Musa dengan Khidir. Ini pula cerita tentang Zulkarnain. Jadi kita tahu. Kita tak boleh nak tahu makna ayat itu sebiji-sebiji, tapi kita tahu overall. Jadi dia makes our ibadah, our listening to the audio, kan, our solat belakang imam menjadi lebih meaningful. Kalau hari bulan Ramadan ini, kita akan sentiasa cuba nak mencari imam-imam yang baca, kan,
Yang baca panjang-panjang, kenapa? Kerana kita suka. Kalau kita tidak faham, kita hanya enjoy bacaan yang sedap lah imam ni baca. Tapi kita tak faham apa-apa. Orang lain mungkin boleh menangis kerana apa? Dia faham ayat itu apa. Maka itu dengan menangis. Kita pula menangis kerana apa? Kerana orang lain sebelah kita menangis. Takkan kita tak nangis, kan? Jadi, kan, kita nangis kerana apa? Kerana orang sedih, kita pun jadi sedih. Padahal kita tidak faham apa yang ada dekat dalam tu. Bagaimana nak faham? Caranya ialah yang praktikal bagi orang awam seperti muslimat sekalian ialah dengan membiasakan diri membaca terjemahan apa yang kita baca daripada Al-Quran. Supaya dengan itu kita walaupun tak faham keseluruhan ayat itu, apa tu perkataan-perkataan dan bahasa je, tapi kita tahu the overall meaning of potongan ayat itu, bahawa ini cerita tentang Sulaiman dengan jin-jin dia, ini cerita tentang Sulaiman dengan Balqis, ini cerita Nabi pergi perang dalam perang Badar dan perang Uhud. Berlaku kejadian seperti ini. Jadi it makes our listening to the audio to the imam di belakang imam itu menjadi lebih meaningful, and therefore solat kita pun menjadi lebih baik dari sudut penghayatannya, kerana kita faham, bukan hanya setakat kita enjoy bacaannya yang baik itu saja. Maka dengan itu, untuk itu saya ingin mencadangkan di dalam slide kita itu saya beberapa nama buku yang boleh digunakan untuk sebagai for a start untuk mereka yang ingin mula membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Supaya dengan itu tidaklah orang pick up mana-mana buku saja, kan, untuk mencari, kerana tak semua terjemahan itu mungkin bagus dan sesuai. Maka saya rekomenkan apa yang ada dalam slide saya itu terjemahan-terjemahan daripada dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, untuk seorang itu memulakan habit membaca Al-Quran bersama dengan terjemahan dia, sehinggalah khatam terjemahan itu sepenuhnya. Tidak kiralah dalam tempoh sebulan, 3 bulan ataupun setahun, tidak mengapa. Biar kita mula perlahan, tapi akhirnya kita sampai pada destinasi, iaitu mengkhatamkan membaca terjemahan Al-Quran, kan, melalui bacaan Al-Quran yang berterusan hari demi hari. Apa yang saya perhatikan juga, muslimin-muslimat sekalian, satu lagi perkara yang saya perhatikan di kalangan masyarakat kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran ialah semacam wujudnya kecenderungan apa yang dinamakan sebagai intellectual paralysis atau lumpuh akal apabila berusaha untuk faham Al-Quran. Mereka faham Al-Quran, saya kata Alhamdulillahirrabbilalamin, maksudnya, kan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia faham dari sudut literal meaning, kan, dari sudut textual meaning, tapi kan, tanpa iktibar. Artinya understanding without learning. Orang boleh faham sesuatu teks ni maksudnya seperti ini, tapi kan learning daripada teks itu adalah satu perkara yang lain. Dan ini satu perkara yang juga harus kita harus perhatikan. Bila kita dah baca terjemahan Al-Quran, kita boleh faham ayat tu maksudnya apa, kita harus upgrade pula pada satu situasi untuk kita, kan, understanding with learning, understanding and learning. Bukan hanya setakat understanding saja. Orang boleh baca satu manual, tapi tak semestinya dia boleh kata orang tu ambil iktibar apa-apa daripada itu. Misalnya kata kalau kita baca puisi kita tahu, tapi apakah maksud puisi itu satu perkara yang lain. Kerana itu memerlukan skill yang lain untuk kita tahu. Kan? Jadi setelah kita faham makna-makna Al-Quran daripada terjemahan, kita perlu juga ambil pelajaran yang praktikal. Paling kurang ialah bukan semestinya untuk mengeluarkan hukum, tapi pelajaran-pelajaran yang praktikal yang boleh kata orang tu bermanfaat bagi kehidupan seharian kita. Supaya Al-Quran itu dapat kita rasakan sebagai satu kitab yang benar-benar relevan untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya sesuatu yang kata orang tu kita baca, kita enjoy, tapi kita sukar untuk mendapat relevan dia di peringkat kita personal, kecuali kalau kita tanya ustaz baru kita boleh faham. Dan ini dan masalahnya ialah ramai di antara anggota masyarakat kita terlalu bergantung pada orang lain seperti asatizah untuk memahami dan ambil pelajaran, walaupun pelajaran itu bersifat mudah dan logikal. Kerana apa? Kerana mereka bila dengan Al-Quran ini, mereka cenderung untuk melumpuhkan akal sendiri, tak nak guna akal sendiri. Kerana apa? Kerana ini aku tak nak pandai-pandai lah buat fahaman macam ni. Kerana apa? Takut nanti tersalah faham. Kan? Sebabnya apa? Kan? Ada beberapa sebab saya perhatikan kenapa ramai di antara orang kita yang tidak berminat ataupun tidak berusaha untuk faham and learning daripada Al-Quran. Bukan hanya setakat faham saja. Kan? Pertama, kerana malas untuk nak baca terjemahan tu dah satu hal.
Lepas tu nak fikir pula lagi. Ini terjemahan ni maksud seperti ini, tapi makna yang lebih dalam lagi apa maksudnya? Apa pelajaran yang boleh aku ambil daripada ayat ini? Kan? Misalkan kemudian ada pula yang nak faham tapi takut. Takut kenapa? Kerana tak ditakutkan oleh hadis. Hadis yang saya nyatakan kat dalam slide kan. Hadis ini mengatakan bahawa sesiapa yang cuba nak bercakap tentang Al-Quran kan, secara salah, maka dia telah menempatkan diri dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca ayat ini, kita jadi macam fobia, seolah-olah jangan pandai-pandai fikir macam tu tentang ayat Al-Quran. Kerana apa? Nabi cakap kalau pandai-pandai nanti masuk neraka. Jadi seperti itu kan. Ada pula yang tidak mahu berusaha sendiri memahami Al-Quran tu. Kerana apa? Kerana tidak tahu macam mana kan, nak ambil pelajaran daripada Al-Quran. Maka dengan itu, dengan cara mudah, apa-apa pun pergi tanya ustaz je, tanya ustaz. Kalau tak boleh nak tanya ustaz, tak apa. Kan, buat bodoh saja. Kan. Kalau dah lain kali kalau tahu, kalau tak tahu pun tak apa. Kan. Dan ini menghambat kan segala usaha kita untuk menjadikan diri kita sebagai seorang Muslim yang baik, yang dapat memahami Al-Quran daripada pembacaan kita. Kan. Kalau kita perhatikan, kan, bukan semua apa ada dalam Al-Quran itu yang rumit, tidak boleh difahami oleh orang biasa, tidak boleh digali melalui logik dan rasional. Memang betul, kita wajar untuk amalkan prudence dalam cuba memahami dan menggali makna dalam Al-Quran. Tapi bukan bermaksud kita melarikan diri, escapism. Terlalu takut sampai kita larikan diri. Apa-apa serahkan pada ustaz-ustaz saja untuk menjelaskan makna Al-Quran. Yang betul ialah kita perlu prudence. Prudence ni maksudnya kita cuba fahami. Fahami dengan usaha kita dahulu. Dengan merujuk. Ambil bersifat proaktif. Bila kita baca Al-Quran dan kita tertarik dengan satu ayat itu, kita faham maknanya. Tapi kita nak lihat aplikasinya dalam kehidupan kita. Ambil sikap proaktif untuk berfikir, lepas tu rujuk pada ustaz. Ustaz, saya baca ayat ini dan saya faham seperti ini. Betul ke tidak fahaman saya? Daripada kita terus membiarkan otak kita beku untuk tidak berfikir langsung dan tunggu sampai ustaz bikin ceramah baru kita faham ayat itu. Ini lambat kan? Melambatkan usaha kita untuk faham Al-Quran dan tidak mengaktifkan kita untuk memahami Al-Quran. Ataupun baca buku kan? Baca buku tafsir ke apa, baca buku apa-apa yang menerangkan ayat itu. Dan kalau kita tidak sure, ataupun kita sure pun, kita tetap tanya pada ustaz-ustaz yang berwibawa untuk kita tanya, pastikan bahawa apa yang kita fahami itu adalah betul. Ini adalah prudence, bersifat proaktif dan berusaha untuk kita memahami sendiri, berusaha sendiri untuk memahami Al-Quran. Kan? Al-Quran adalah untuk Allah jadikan Al-Quran untuk renungan semua, bukan ulama sahaja. Kan? Dan kita perlu bezakan antara mentafsirkan Al-Quran dengan membuat personal reflection. Mentafsirkan Al-Quran memang satu bidang kan, yang khusus di kalangan asatizah yang telah dilatih dalam ilmu tafsir saja. Tapi personal reflection dia boleh dilakukan oleh semua manusia. Kerana kan, dalam memahami Al-Quran itu ada banyak level-levelnya. Level pertama yang boleh orang buat semua ialah buat personal reflection. Kan. Lepas level ketinggi ialah untuk mencari, misalnya untuk buat pentafsiran sesuai dengan apa yang Nabi ajar. Lepas tu deep meaning dan sebagainya. Ini ada level-levelnya. Bukan semua level kita tidak boleh. Level personal reflection sepatutnya kita boleh bersifat proaktif dan berusaha. Kan? Maka tafsir untuk cari makna yang dalam, deep meaning, memang perlukan deep understanding, perlukan bimbingan pakar, perlukan metode khusus. Tapi kita bercakap tentang personal reflection saja. Dan saya ingin, kalau setakat personal reflection, ia tidak memerlukan metodologi yang sama seperti mana mentafsir Al-Quran. Kerana ia hanya perlu kita bertanya soalan-soalan yang asas. Kenapa macam ini? Kenapa Allah cakap macam ini? Kenapa Allah gunakan perkataan ini? Kenapa Allah ulang perkataan seperti ini? Kenapa ayat ini disebut selepas ayat ini? Tanya banyak-banyak kali soalan-soalan seperti itu supaya dengan itu kan kita mendapat kemungkinan jawapan bagi meluaskan makna, meluaskan kefahaman kita tentang ayat berkenaan. Lalu kita tanya pula soalan-soalan basic, bagaimana, bila, siapa, kenapa tidak, why not, what if, kan? Soalan-soalan yang seperti ini. Mana-mana soalan yang kita tidak tahu jawapannya ataupun kita tidak sure, kan? Kalau kita mahu assurance tentang jawapan yang betul, barulah kita rujuk kepada para pakar, kepada asatizah.
Tapi poinnya ialah jangan tunggu untuk dengar ustaz memberi ceramah barulah kita boleh faham satu ayat itu. Tapi sebaliknya haruslah kita bersifat proaktif dengan bila baca Al-Quran, dengan kita bertanyakan soalan-soalan seperti ini atau mencari maklumat bagi jawapan-jawapan yang kita yang bagi soalan-soalan basic seperti ini. Saya ingin menjadi satu contoh bagaimana personal reflection itu bukan suatu benda yang sulit untuk kita lakukan dan boleh dilakukan oleh sesiapa saja tanpa perlu kita bertanya pada asatizah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, ayat pertama Al-Quran, iaitu apa dia ayat pertama Al-Quran? Ayat pertama Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa ayat pertama Al-Quran bila Allah introduce diri dia sebagai Allah Tuhan bagi sekalian manusia ini, Allah introduce dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita fikir secara logiknya, ini menunjukkan tidak lain tidak bukan ialah preference Allah terhadap sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahawa Allah mahu dia dikenali atau diperkenalkan dengan sifat pengasih lebih dari sifat-sifat yang lain. Kalau tak, buat apa kenapa Allah introduce dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak Allah introduce dia sebagai Al-Jabbar yang Maha Agung, Al-Aziz yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir yang Maha Sombong, Al-Malik, Raja, Sovereign. Kenapa? Tapi dia pilih antara nama-nama dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim, the most compassionate and the most merciful. Kemudian kita boleh tanya, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak Ar-Rahman saja? Kenapa tidak Ar-Rahim saja? Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Dan kenapa dia mendahulukan Ar-Rahman sebelum Ar-Rahim? All these things semuanya pasti ada tujuannya. Dan tujuan ini boleh kita fikir dahulu, boleh kita buat personal reflection sebelum kita bertanya kepada ustaz-ustaz sekalipun. Kenapa? Tapi at the most basic understanding logik kita ialah kan Allah kan the first ayat of Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan kepada kita bahawa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang lebih suka dikenali sebagai Tuhan yang Maha Pengasih daripada Tuhan yang Maha Penyayang, daripada Tuhan yang perlu ditakuti oleh hamba-hamba dia. Allah like to be known as the most merciful. Allah like to be loved rather than be feared. Kan? This is personal reflection yang paling senang yang boleh kita fikirkan. And daripada that personal reflection saja, dia terus merubah kita tentang konsep Allah, konsep obedience kepada Allah SWT. Dan lepas tu, shape bagaimana kita perlu memahami dan mengamal Al-Quran. Iaitu kita nak faham Al-Quran atas dasar bahawa out of love to Allah SWT. And kita obey Him out of love, not out of fear. Kerana apa? That is what Allah want from us. Sebab dalilnya apa? Dia introduce diri kita. The first thing dalam Al-Quran sebagai the most compassionate and the most merciful. Kan? Do we need a PhD person like saya akan menerangkan benda ini untuk kita buat reflection? Tak perlu. Kerana ini just by basic logical thinking saja. Kan? Any person yang belajar sekolah tinggi, belajar kata-kata deductive reasoning, belajar logic, belajar maths problem solving yang complicated, yang anak-anak sekolah kita belajar sejak daripada darjah 6 PSLE lagi, boleh kata-kata membuat such personal reflection kalau kita nak. Tapi kalau kita malas, kalau kita tak mahu, kalau kita membenarkan otak kita jadi lumpuh kerana takut itu, takut ini, memang kita tidak akan dapat personal reflection seperti ini. Dan ini hanyalah satu contoh saja kan daripada banyak contoh yang saya boleh bagikan. Maka mulakanlah kan kita berinteraksi Al-Quran dengan kita bersifat proaktif untuk cuba membuat personal reflection kan, daripada hanya setakat membaca ataupun memahami saja tanpa kita kan learning, tanpa kita mempelajari, mengambil iktibar daripada apa yang kita baca. Para sahabat dahulu kan, mereka semua bermula dengan tadabbur sebelum maju ke peringkat tafsir. Mereka semua seperti itu. Dan Nabi pun seperti itu juga. Kan? Sebelum Nabi menjadi Nabi, dia hidup dalam personal reflection. Di mana? Di Gua Hira. Bila dia menjadi Nabi, barulah dia belajar mentafsirkan ayat-ayat Allah SWT. Sebelum itu, dia bermula dengan personal reflection. Dia duduk dekat Gua Hira, buat apa? Buat reflection. Tengok kaum dia sembah berhala. Kenapa dia sembah berhala? Kenapa dia buat macam ni? Kan? Orang yang pernah pergi ke Gua Hira semasa mereka buat umrah dan haji, mereka akan tahu bahawa kan, saya belum pernah pergi, tapi saya diberitahu bahawa di Gua Hira itu, duduk di Gua Hira itu, Nabi boleh nampak Kaabah. Kan? Maka daripada jauh, daripada gunung itu, dia boleh nampak apa orang buat di Kaabah itu, sembah berhala. Maka dia, kan, dari jauh dia melihat perbuatan seperti itu, dia berfikir, dia personal reflection. Lalu akhirnya, lepas tu barulah dia sampai pada peringkat, wahyu turun,
lalu dia belajar bagaimana nak memahami dan mentafsirkan wahyu itu daripada Jibril. Jadi memang seperti itu. Para sahabat pun dahulu seperti itu. Mereka sentiasa membuat personal reflection dahulu, dan apabila mereka tidak mempunyai keraguan, barulah mereka bertanya sama mereka atau mereka bertanya pada Rasulullah SAW. Maka bila kita sudah tamat terjemahan Al-Quran, tingkatkan hendaklah kita tamatkan bacaan Al-Quran, terjemahan Al-Quran, kita iringi pula dengan personal reflection yang regular dengan dalam bacaan kita Al-Quran. Lepas itu kita berusaha pula untuk membaca tafsir Al-Quran pula. Maka kalau kita dah khatam terjemahan Al-Quran 1 kali, 2 kali, jangan kita terus saja sampai mati pun macam tu, kerana tak ada upgrading. Maka kita persu pula kepada level yang lain, berusaha untuk baca tafsir Al-Quran pula. Bermula daripada surah pertama, surah Al-Fatihah, baca pelan-pelan. Memang banyak buku tafsir, dan memang tafsir itu berjilid-jilid. Kalau kita baca tafsir Hamka saja, mungkin ada 20 jilid tafsir Hamka dengan muka surat beribu-ribu, 2,000, 3,000 muka surat. Tapi tak apa, memang banyak. Tapi kalau kita bermula daripada awal, lama-lama dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun, eventually mungkin kita akan mengkhatamkannya juga. Kalau tak khatam pun tak apa. Berapa yang kita boleh khatam, at least dia membantu kita untuk lebih memahami Al-Quran daripada hanya kita setakat berterus-terusan maintain kehidupan kita tanpa kita memahami Al-Quran dengan lebih baik itu sendiri, sedangkan kita mampu. Maka saya berikan dalam slide saya beberapa contoh tafsir-tafsir Al-Quran yang bagus dijadikan rujukan, supaya kita tidak memilih tafsir-tafsir yang boleh atau menimbulkan masalah pula dalam memahami agama kita ini. Maka saya ingin berkongsi setelah ini beberapa nota perhatian bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, bila kita ingin faham dan memahami Al-Quran, janganlah kita memadai kefahaman kita kepada pengertian yang literal dan tekstual saja. Kenapa? Kerana kita harus faham bahawa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang diwujudkan, yang produce, yang dilahirkan oleh manusia berdasarkan pengalaman manusia. Dia bukan cipta, apa benda pun adalah ciptaan Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah yang melalui pengalaman manusia. Orang Arab develop bahasa Arab ini. Maka sebagai suatu produk hasil usaha manusia, dia tu bersifat finite, terbatas. Sedangkan Al-Quran yang mewakili ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya ilmu Allah tu bersifat infinite, tidak terbatas. Maka the meaning of ayat Al-Quran, walaupun dirakam dalam bahasa Arab, tapi dia represent Allah's knowledge yang bersifat infinite. Maka logiknya, bahasa Arab yang finite itu tidak mungkin dapat capture the whole wisdom yang Allah ingin berikan dalam setiap ayat Al-Quran. Kenapa? Kerana wisdom itu represent knowledge Allah yang infinite. Maka sebab itu kita tidak boleh faham ayat Al-Quran ini hanya dengan setakat pada huraian bahasa saja, pada literal meaning semata-mata. Kerana kita kalau macam itu, kita tidak akan dapat menggali ilmu Allah yang maha luas dan dalam setiap ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Kalau kita hanya berpada kepada literal meaning saja. Bahkan ada kalanya Al-Quran ini apa yang tersirat itu lebih penting daripada makna yang tersurat. Dan ini harus kita faham. Maka kalau kita hanya ingin faham Al-Quran pada setakat literal meaning saja, bermasalah cara kita. Saya bagi contoh. Satu contoh ialah dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, ada perintah Allah SWT berkata, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua ibu bapa kamu uffin. Uffin tu apa? Uffin tu kata waktu kita tak happy dengan orang kita cakap seperti itu dekat dia kan. Allah kata jangan mengatakan uffin. Ini yang tersurat, the explicit and literal meaning yang ada dalam teks, dalam scriptures, dalam ayat itu. Yang tersirat ialah janganlah buat apa benda yang menyakiti hati orang tua kita, apatah lagi yang memukul dia. Lihat, ayat itu tak kata jangan pukul. Jangan pukul itu adalah yang tersirat daripada apa terkandung dalam ayat itu.
Tapi kalau kita fikir secara logik, kalau cakap saja kan, dah satu benda yang Allah larang, apatah lagi memukul dia, apatah lagi menengking dia, apatah lagi menjeling dia. Ini the non-literal understanding dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan satu bukti saja saya nak bagikan bahawa kan apa yang implisit itu lebih penting dan lebih tepat untuk kita fahami daripada the explicit and the literal meaning yang terkandung dalam ayat itu. Ayat aja katakan tak boleh saja, tapi kan yang tersirat apa, tak boleh buat apa saja menyakiti hati dia, jeling dia ke, apatah lagi memukul dia, apatah lagi misalnya kata melempar barang pada dia. Kalau kita ada ke orang macam tu, nanti tunggu. Kalau kamu dah berhadapan dengan orang tua kamu yang dah sakit, terbaring, kan, terkencing di katil berkali-kali, pada ketika itu kan kamu tahu sama ada, yalah pasal orang tua kita dah tak boleh nak marah kita balik, kan. Pada ketika itu kamu akan diuji oleh Allah Taala untuk boleh tak tahan kat dia, kan. Kenapa dia cakap kat dia macam tu pun dia dah tak boleh nak buat apa-apa kalau dia dah terbaring kan tu saja. Kan, tapi hati dia tetap hidup. Hati dia tetap rasa sakit, kan. Pada ketika itu kamu akan diuji, kan, dengan soalan seperti ini. Angkat bantal kan, hempas jauh-jauh depan dia, kan. Memang kita tak hempas dekat dia, tapi kita hempas jauh-jauh tu, orang tua kita tahu bahawa kita kan rasa marah dan sakit hati kerana nak membersihkan dia, kan. Dan dia mungkin tak boleh nak balas apa-apa, tapi hati dia tetap sakit kerana apa, melihat kita menghempas bantal di depan dia pada ketika kan nak membersihkan dia pada ketika dia tu terkencing di atas katil. Jadi kan inilah kita boleh lihat bagaimana kan satu contoh yang boleh kita belajar bahawa kan ada dalam Al-Quran ini apa yang tersirat itu lebih penting untuk kita fahami dan kita amalkan daripada yang tersurat. Dan ini hanya kita boleh tahu kalau kita faham bahawa Al-Quran itu tidak memadai untuk kita faham hanya setakat pada literal dan makna dia saja, tapi perlu kita mendalami kan lebih daripada itu. Yang kedua, kan, memahami Al-Quran secara kontekstual adalah satu perkara yang sah. Al-Quran tidak boleh hanya difaham pada teks saja, tapi harus difaham bersama dengan konteks di mana ayat itu diturunkan. Kerana tanpa kita memahami konteks itu, kita mungkin tersilap dalam memahami, mengamalkan ayat itu. Saya menulis dengan panjang lebar tentang bagaimana Islam ini memang wajib diamalkan secara konteks, mengikut konteks. Dan saya berikan link dalam slide saya itu untuk muslimin muslimat sekalian boleh download artikel yang saya tulis dengan panjang lebar itu daripada satu buku dan membaca di situ supaya dengan itu kan para penonton muslim-muslimat sekalian dapat meyakini bahawa isu mengamalkan Islam sesuai dengan konteks adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama kita. Artinya memahami Al-Quran secara konteks ni adalah suatu perkara yang memang perlu kita lakukan. Bukan hanya setakat faham dari sudut teks dia apa saja, tapi juga faham Allah turunkan ayat ini dalam konteks yang seperti mana, kan. Supaya dengan itu kefahaman kita lebih holistik. Kerana faham teks luar dari konteks memang boleh silap. Kalau kita tidak faham konteks ayat itu, kita akan boleh tersilap. Sebagai contoh, cuba rujuk tafsir pada surah Al-Ma'idah ayat 93. Apa ceritanya? Ceritanya satu masa dulu ada seorang sahabat yang mana dia ada seorang hamba Allah, dia tu ditangkap minum arak. Lalu dihadapkan kepada Saidina Umar untuk dihukum kerana dia tu minum arak. Apabila Saidina Umar membicarakannya, dia mengatakan, aku tidak bersalah minum arak. Kenapa? Kerana ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat 93 memberitahu bahawa kalau kita beriman, beramal soleh, kan, kita nak makan dan minum apa saja pun, kan, tak ada dosanya. Yang penting hatimu baik. Ni orang moden kata. Yang penting hatimu baik. Iman kita betul, kan. Asalkan kita iman betul saja, nak makan apa pun tak ada masalah apa-apa. Itu orang tu berhujah seperti itu. Saidina Umar lalu bertanya kepada seorang sahabat lain, kan, adakah tafsiran dia tu betul, fahaman dia tu betul, kan. Maka seorang sahabat lain yang menghadiri kata orang pembicaraan itu memberitahu bahawa itu adalah satu tafsiran salah. Kenapa?
Kerana ayat Al-Ma'idah surah 93 itu dia membicarakan tentang orang Islam yang mati pada ketika mereka minum arak, tapi sebelum arak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah turunkan Al-Quran, ayat Al-Quran yang mengharamkan arak. Lalu ada sahabat bertanya, bagaimana pula dengan sahabat-sahabat kita dahulu yang pernah yang sebelum ni telah mati sedangkan mereka minum arak, kan? Pada ketika itu, kan? Sekarang ni arak ni telah diharamkan. Bagaimana mereka? Allah turunkan ayat ini untuk validate, kan? Untuk beritahu bahawa mereka itu tidak termasuk dalam hukum mereka yang telah melanggar hukum Allah SWT minum arak. Kenapa? Kerana mereka pada ketika itu minum arak dalam keadaan iman mereka bagus, beramal soleh, dan pada ketika itu yang penting lagi arak pada ketika itu belum diharamkan. Jadi, kan, orang berkenaan yang cuba nak menggunakan ayat ini, kan, bagi menjustifikasikan minum arak, kan, telah tersalah, kan. Kemudian kita lihat lagi satu contoh lagi saya nak bagi tahu tentang bagaimana kalau kita tidak faham konteks, kan, kita tidak akan tahu apa maksud, kita akan salah apply pada makna ayat Al-Quran. Satu ayat ada dalam surah Al-Baqarah, saya tak ingat ayat apa, tapi ayat tu memberitahu maksudnya seperti ini, bahawa, kan, Allah memerintahkan orang Islam itu untuk masuk rumah mereka tu daripada pintu depan dan jangan masuk rumah daripada pintu belakang. Kan. Itu the literal meaning daripada ayat berkenaan. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah daripada pintu-pintunya, pintu depan, jangan masuk pintu belakang. Kalau kita baca ayat itu tanpa kita faham apakah konteks ayat itu, seolah-olah dia memberitahu kepada kita bahawa wajib ke atas orang Islam ni kalau nak masuk rumah daripada pintu depan. Siapa masuk rumah pintu belakang berdosa. Kerana that is the literal meaning of the ayat. Maka kalau orang ada landed property, ada pintu belakang, tak boleh masuk pintu belakang, masuk pintu depan aja. Masuk pintu belakang aja berdosa. Adakah itu maksudnya? Bukan. Tapi apa maksudnya? Nak tahu maksudnya, kena tahu apakah konteks ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan kerana ingin menolak ataupun menghapuskan kefahaman khurafat di kalangan orang Arab, superstitious yang ada di kalangan orang Arab. Apa kefahaman tu? Fahaman tu ialah orang Arab di Mekah dahulu, apabila mereka ihram untuk menunaikan umrah, kan, walaupun mereka belum Islam, mereka ihram untuk menunaikan umrah, mereka tidak mahu masuk rumah mereka daripada pintu depan, kan. Mereka masuk daripada pintu belakang. Kerana kalau masuk pintu depan tu bagi mereka sway, kan, waktu mereka masih ihram. Maka sebab tu Allah tidak mahu, Allah ingin menghapuskan fahaman superstitious ini, menganggap waktu ihram masuk pintu tu, masuk pintu rumah tu boleh datang pada sway kepada rumah tu. Jadi Allah turunkan ayat ini. Maka ayat ini bukan nak memberitahu kita tentang hukum, bagaimana nak masuk rumah pintu mana, tapi nak menghapuskan amalan khurafat, fahaman khurafat yang ada di kalangan orang Arab pada ketika itu. Dan ini tidak wujud, kan. Makna ini tidak wujud dalam actual text. Dia wujud dalam, kan, huraian daripada ayat ini dalam laporan-laporan ilmu tafsir yang kita tahu tentang konteks turunnya ayat ini, yang disebut oleh para ulama sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Kan, ini dua contoh beritahu kita bahawa memahami Al-Quran itu haruslah disertakan dengan konteks di mana ayat itu diturunkan supaya kita mendapat kefahaman yang lebih holistik. Maka memang betul menafikan pengertian tekstual kerana terlalu mengutamakan konteks adalah silap. Tapi mengutamakan teks semata-mata tanpa kita faham konteks juga akan membawa pada satu kesilapan. Jika tak ada, kan, apa yang diajarkan oleh para ulama kita ialah jika di sana tidak ada konflik antara fahaman tekstual dengan fahaman kontekstual, maka kita boleh pakai kedua-duanya. Kan, jika ada konflik, kita berusaha untuk harmonikan melalui kaedah tarjih, reconciliation. Kan, jika tidak boleh tarjih, di sini para ulama berbeza pendapat sama ada nak pakai yang mana satu. Dalam hal ini kita dituntut untuk menghormati perbezaan pendapat, kan, mana-mana pendapat yang ada. Ini hanya setakat untuk kita saya beritahu kongsi tentang proses bagaimana kita cuba, kan, untuk berusaha memahami teks and konteks, kan, dalam Al-Quran, kan. Sebaiknya, kan, kalau kita ingin lebih
atau memahiri dalam bidang ini ialah kita menghadiri satu kelas yang lebih khusus mengenai bagaimana mentafsirkan Al-Quran, ataupun kita bertanyakan pada asatizah kita kan, secara khusus tentang bagaimana suatu ayat itu kan dia dapat betul difahami secara teks dan konteks, dan bagaimana mengharmonikan kedua-duanya sekali. Yang ketiga, poin yang ketiga saya ingin kongsi mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ialah kan, kita harus terima bahawa di sana terdapat pelbagai tafsiran terhadap Al-Quran. Satu ayat itu boleh memberi makna yang pelbagai dan berbeza-beza di sisi para ulama. Dan ini tidak bermakna bahawa hanya satu pendapat saja betul, yang lain salah kan, ataupun semua betul kan. Tapi kan boleh juga kan semua atau kita katakan bahawa semua salah kan. Yang pentinglah untuk kita tahu bahawa it is possible for even one words dalam Al-Quran itu mempunyai pelbagai meaning di sisi para ulama. Dan ini semua membuka ruang pada kita untuk memilih pendapat mana yang lebih sesuai untuk kita amalkan sesuai dengan keadaan dan konteks kita itu sendiri. Kenapa seperti ini? Kerana sememangnya memang Allah design Al-Quran untuk terbuka kepada pelbagai tafsir. Kenapa seperti itu? Pertama, kerana Al-Quran Allah turunkan untuk semua zaman kan, dan semua konteks, bukan hanya untuk Middle East zaman Nabi saja, tapi sampai hari-hari akhirat. Oleh itu, memang seharusnya Allah design Al-Quran itu bersifat anjal. Anjalnya apa? Fleksibel. Supaya dengan itu kan, dia membolehkan pelbagai tafsir yang boleh, dan pelbagai tafsir ini boleh mewujudkan pelbagai and different solution bagi manusia di pelbagai masa dan pelbagai tempat. Kan? Maka dengan itu juga menjadikan Islam ini atau Al-Quran ini sebagai sesuatu kitab dan agama yang sesuai dengan perbezaan dan perubahan tempat dan masa. Kalau Al-Quran itu tidak fleksibel untuk dipelbagaikan tafsirannya, dia akan jadi satu buku kitab yang sangat rigid, dan dia akan defeat the purpose of Islam sebagai satu agama untuk akhir zaman, daripada sejak turun di zaman Nabi hingga pada hari kiamat nanti. Yang kedua, kan, bukti bahawa memang Allah sengaja desain Al-Quran ini kan untuk bersifat fleksibel kepada pelbagai tafsir ialah kan, kalau kita kaji pandangan para ulama berpendapat bahawa kan yang terbanyak dalam ayat Al-Quran ialah ayat-ayat yang bersifat kan zonni dan mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang boleh mempunyai banyak pengertian. Jumlah ayat ini terlalu lebih banyak daripada ayat yang bersifat qat'i muhkamat, iaitu ayat-ayat yang punya makna yang rigid kan, yang tetap, seperti qul huwallahu ahad, Allah tu satu. Satu tu satu. Ini qat'i, tak ada dalam Islam tu satu ada tafsiran yang berbeza-beza. Kerana konsep dalam Islam tu satu sama dengan konsep dalam matematik, satu tu adalah satu. Dan ini bersifat qat'i. Muhammad Rasulullah, ini satu benda yang qat'i, yang tidak ada tafsiran Rasulullah tu bukan maksud Nabi, tapi maksud itulah ini, dan tak ada kan. Ini satu benda dah fix. Tapi ayat-ayat yang maknanya fix seperti ini, jumlahnya sangat sedikit berbanding dengan ayat-ayat yang punya makna yang possible untuk kan pelbagai kan, yang bersifat zonni kan. Dan Allah sengaja design yang seperti ini. Saya bagi satu contoh, kan, satu ayat bagaimana, satu contoh yang bagaimana bukti bahawa Allah sengaja menjadikan Al-Quran ini kan sedemikian untuk terbuka kepada pelbagai tafsiran. Even pada peringkat contradictory kan tafsiran yang contradicting each other. Satu ialah dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat Al-Quran yang mana Allah SWT berfirman wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang bermaksud wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah menahankan dirinya itu selama tempoh 3 kuruk. The keyword ialah kuruk. Kuruk tu apa maksudnya? Kuruk ni dalam bahasa Arab boleh mempunyai dua makna yang contradicting. Satu makna suci, satu makna haid. Dua-dua possible pada perkataan yang sama di sisi orang Arab. Lalu akhirnya timbul persoalan, wanita haid ini, kalau dia wanita yang diceraikan oleh suami ini, bila dah dicerai kan, iddah dia tu berapa lama? 3 suci ke 3 haid? Maka sebab itulah di kalangan para ulama kita ada yang mengatakan bahawa
iddah wanita diceraikan itu kalau dia tu punya haid dah 3 kali suci, iaitu mazhab Syafi'i. Tapi ada pula pendapat mazhab Hanafi yang 3 kali, 3 kali haid. Itu pendapat mazhab Hanafi. Kan. Puncanya apa berbeza pendapat ini? Puncanya daripada satu perkataan yang Allah pilih, kuruk. Kalau Allah nak bikin clarity, kenapa tidak Allah bikin cakap senang aja? Wanita diceraikan oleh suami, kan, taklah menahan diri 3 bulan ke, 3 minggu ke, 3 hari ke, kan, 3 tahun ke, kan, ataupun 3 suci saja. Tak payahlah nak 3 kuruk, kan. Kan menyusahkan orang untuk fikir, kuruk ni actual meaningnya suci ke haid. Akhirnya ulama katakan dua-dua possible. Satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Hanafi. And the fact that Allah memilih perkataan yang contentious seperti itu, pastinya dengan sengaja. Dan takkan kita nak katakan bahawa Allah wujudkan itu untuk tujuan nak confusekan kita. Tak mungkin. Kerana itulah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Maka Allah sengaja wujudkan seperti itu untuk membolehkan possible multiple meanings. Dengan itu tujuan apa? Kerana nak jadi contoh pada kita, memang itulah Al-Quran. Al-Quran is purposefully designed by Allah SWT to be able, kan, to accommodate to different multiple meanings and interpretation. Supaya dengan itu, perbezaan pendapat ini boleh menatijahkan different solution kepada manusia at different times or at different location. Kan. Itu menjadikan Islam satu agama yang dynamic and flexible. Yang ketiga adalah kerana memang manusia itu sendiri adalah berbeza-beza. Mentality manusia. Al-Quran ini walaupun datang daripada Allah SWT, tapi dia memerlukan akal manusia untuk difahami. Untuk digali wisdom yang saya katakan daripada ilmu Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran itu. Dan oleh kerana akal manusia ini berbeza-beza, pastinya lah, kan, deduction yang dibuat oleh manusia, kan, untuk memahami pelajaran daripada Al-Quran juga akan menatijahkan hasil yang berbeza-beza. Kan. Maka dengan itu, semua ini memberitahu kepada kita bahawa it is okay to have multiple meanings, multiple tafsir, multiple understanding terhadap ayat Al-Quran yang sama. Maka dengan itu, bagi kita, jangan kita rasa confused dengan perbezaan seperti ini. Kan? Tanggungjawab kita ialah untuk memilih apa yang kita rasakan terbaik bagi diri kita, kan? Di kalangan tafsiran-tafsiran ini, kan, mana yang kita tidak cenderung untuk berfikir padanya, kita jangan cepat menyalahkan. Maka kalau kita di luar sana, kita mendengar ada ustaz atau ada kawan-kawan yang memberi makna yang berbeza tentang ayat Al-Quran yang kita faham, kan, dan makna itu berbeza, jangan kita cepat mengukuhkan dia itu salah. Kerana mungkin dia satu pendapat yang memang valid, cuma kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah belajar, kita belum tahu saja. Kalau kita misal kata ada masalah, kita cuba nak consult Al-Quran, mencari huraian bagi masalah kita, kan. Lalu kita tanya ustaz tu bagi tafsiran pada ayat itu yang kita rasa tidak solve our problem. Jangan kita rasa sempit hati seolah kita rasakan Al-Quran ini macam jumut, tak boleh nak selesaikan masalah kita. Kerana kan always rasa bahawa there could be another interpretation, kan, yang boleh solve our problem. Cuma kita belum jumpa. Maka kita usahakan untuk bertanya ustaz lain, baca buku lain, terus kita kaji, mencari kalau di sana ada tafsiran yang lain yang boleh menyelesaikan masalah kita. Kerana apa? Jangan kita terus cepat merasa bahawa Islam ni satu agama yang sempit. Maka approach kita bila kita membaca Al-Quran ini, cuba nak faham Al-Quran ini untuk kita menganggap, kan, yang betul adalah untuk kita menganggap bahawa kepelbagaian dan perbezaan pendapat adalah the rule. Ini bermakna bahawa satu Al-Quran, satu Nabi, satu Islam, satu Tuhan tidak semestinya menatijahkan tafsiran Al-Quran yang uniform, yang seragam. Kerana Allah tidak tuntut yang seperti itu di kalangan orang Islam dalam dia cuba nak mengamalkan agama. Kan? Oleh itu, kan, sikap orang Islam yang betul ialah untuk belajar live and let live dengan kepelbagaian pendapat dan perbezaan dalam memahami Al-Quran. Ini bukan bermakna kita tidak perlu pendirian, tidak perlu nak ambil satu pendapat yang kita rasa sesuai untuk kita amalkan. Kalau kita tidak take a moral stand sekalipun, kalau kita tak take a moral stand, macam mana kita nak amalkan suatu pendapat? We have to make a stand untuk kita sebelum kita mengamalkannya dahulu. Untuk mengamalkannya, kan, kita kena ambil stand. Tapi bila kita choose, kan, my stand on this issue adalah pendapat ini.
Jangan kita mempunyai persepsi yang absolutis. Absolutis maksudnya kita anggap bahawa that is the only truth kan, yang ada dalam isu yang kita nak faham. Maka orang lain yang berbeza kita terus katakan sesat dan tak betul. Tak seperti itu. Kita entitled to choose kan one tafsiran yang kita rasa the best kan, to represent kan the truth, tapi kita must pertama sekali berusaha untuk respect kan different opinion. Kerana seperti yang saya katakan bahawa kepelbagaian tafsiran adalah satu benda yang natural bagi Al-Quran. Kita boleh berpendirian, tapi tidaklah berpendirian dengan rasa hormat terhadap pendirian orang dan merasa rendah diri, tidak anggap kita mesti betul, orang lain mesti salah. Dalam Islam ini boleh saja kan wujud beberapa pendapat yang berbeza, tapi semuanya boleh benar sekaligus. Yang keempat, perkara yang nak saya kongsi berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ialah kan perubahan masa perlu pertimbangan perspektif baru. Maka tidak semua boleh diterima atas, memang betul tidak semua boleh kita terima atas dasar perspektif baru. Oh, this is new perspective. Terima, new, bagus. Macam novel, macam glamour, macam nampak macam unik itu je kita terima. Tidak boleh. Kan? Kebenaran itu tidak boleh kita terima hanya kerana dia tu new perspektif. Tapi pada waktu yang sama, kan, kedegilan untuk menolak perubahan tafsiran juga boleh menatijahkan ketumpulan dan kejumudan intelektualisme dan boleh sebabkan salah amal Islam juga. Sebagai contoh, kalau kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran ada banyak ayat yang affirm the practice of slavery. Dan tak ada kat dalam Al-Quran yang ayat yang pertama mengharamkan slavery. Ataupun suruh abolish slavery, memang tak ada. Tapi hari ini kalau kita nak menggunakan itu sebagai suatu hujah bahawa Islam membenarkan slavery and therefore kan kalau ada siapa nak meneruskan slavery kan dibenarkan, atau siapa mengatakan bahawa slavery itu adalah kata tu dah universally abolish, dia tu kontradik Al-Quran. Ini adalah satu pendapat yang tak masuk akal pada hari ini. Kerana kan walaupun Al-Quran tidak sebut tentang the abolishment of slavery, in fact Al-Quran menyebut tentang the practices, cuma nak regulate slavery saja, itu bukan bermakna bahawa hari ini setelah slavery itu telah di-abolish dan telah dimasukkan, kita orang Islam kan harus kata orang tu kembali kepada pendapat yang lama. Ataupun membenarkan slavery, amalan slavery. Ini tak masuk akal. Kerana kan the spirit of Islam itu ialah untuk membebaskan manusia. Dan para ulama apabila mereka menghuraikan, mentafsirkan ayat-ayat yang mempunyai membicarakan tentang perhambaan, mereka semua akan sentiasa qualify bahawa Islam pada asalnya kan menggalakkan kehidupan yang merdeka dan tidak menggalakkan perhambaan. Kan dia itu hanya wujud kan, dalam hukum-hukum Islam dalam Al-Quran hanyalah sebagai mengakui konteks di masa itu yang mana slavery itu terlalu dominan. Maka dengan itu kan dia tu diregulate daripada di-abolish. Tapi in the spirit, sekiranya slavery itu boleh di-abolish, hendaklah kita abolishnya. Itu the spirit objektif daripada Al-Quran. Maka dalam konteks hari ini yang mana orang dunia dah telah abolish slavery, kita masih nak mengatakan bahawa slavery itu permissible kerana tak, Al-Quran tidak pernah memasukkannya. Ini adalah satu perspektif yang bermasalah sekali. Samalah juga dengan persoalan memukul isteri dengan tujuan untuk mendidiknya. Ini memang ada kat dalam Al-Quran yang betul. Tapi hari ini bukan tu pukul isteri, jentik kucing saja boleh jadi isu. Seorang tu boleh masuk jail kerana menjentik kucing. Kalau tak percaya, cubalah kamu pergi bawa kucing dekat dekat pasar ke apa, lepas tu jentik kucing tu kat depan orang ramai. Lepas tu ada orang ambil video FB hantar kepada SPCA. Saya yakin besok-besok mesti ada polis datang ke rumah kan, investigate kenapa kamu jentik kucing tadi, kerana abuse kucing. Maka hari ini soal isu tentang memukul isteri, walaupun pukul kita cuba nak tafsirkan pukul macam mana, satu benda yang orang dah tak boleh lagi nak terima perspektif yang seperti itu.
Dan tidak salahnya untuk kita meninggalkan pendapat seperti itu walaupun ada dekat dalam Al-Quran. Kerana wujudnya dekat dalam Al-Quran bukan bermakna mesti kita amalkan seperti itu. Kerana apa? Kerana kita juga lihat bahawa Nabi tidak pernah memukul isteri dia. Maka tak perlu lagi kita nak mengajar orang mentafsirkan Al-Quran dengan membolehkan suami memukul isteri. Kerana masyarakat telah evolve, telah matang, telah go beyond dealing dengan isteri beyond daripada melalui proses yang seperti itu. Saya tidak, benda ni adalah benda yang pastinya mempunyai huraian lebih panjang, tapi satu contoh bagaimana perkembangan masyarakat, budaya masyarakat yang baru ini seharusnya memang wajar untuk kita mengambil kira pendapat-pendapat tradisi yang perlu kita ubah sesuaikan dengan keadaan yang ada. Yang kelima, jangan mudah terima atau tolak sesuatu tafsiran. Pertama, apa jua tafsir Al-Quran adalah hasil usaha manusia. Yang divine dalam Al-Quran ialah ayat Al-Quran yang terkandung ke dalam mushaf. Itu adalah divine. Tidak ada syak padanya itu. Telah sepakat di sisi para ulama kita bahawa setiap huruf dan setiap perkataan dalam Al-Quran itu adalah datang daripada Allah SWT. Dan usaha daripada Allah itu adalah divine. Tapi the meaning tafsirannya adalah usaha manusia. Dan usaha manusia ini tidak perfect, bahkan boleh subjektif. Yang kedua, kita harus faham bahawa tidak mesti wujud satu tafsiran dalam sebuah perkara. Seperti mana saya terangkan tadi. Bahkan Al-Quran biasanya dalam apa jua isu membolehkan pelbagai tafsiran. Maka semua pendapat yang benar kalau kita berhadapan dengan tafsiran Al-Quran yang klaim bahawa ini adalah tafsiran yang benar, sikap yang betul bagi seorang Muslim ialah untuk always menganggap bahawa that claim of truth adalah subjektif dahulu sebelum kita confirm dia tu adalah pasti benar. That is the prudent approach dalam kita cuba nak memahami Al-Quran. Always treat every claim of truth tentang tafsiran Al-Quran itu sebagai subjektif first until proven otherwise. Bagaimana proven otherwise? Kita baca sendiri, kita belajar sendiri dan kita tanya pada pakar asatizah tanya pada banyak asatizah, bukan hanya satu saja untuk kita pastikan sama ada tafsiran sedemikian kredibel ataupun tidak. Kalau tidak, the prudent approach lah kalau kita dengar apa juga tafsir, termasuk tafsiran saya, apa yang saya sampaikan pada hari ini haruslah dilihat sebagai sesuatu yang subjektif dahulu, yang perlu diselidiki dahulu sebelum kita terima pakai sebagai sesuatu yang benar untuk kita amalkan atau diamalkan. Yang keenam, kalau kita ingin memahami Al-Quran, tidak memadai memahami Al-Quran melalui ilmu-ilmu tradisional pengajian Islam. Kita perlu menggabungkan HSS. HSS ni apa? Humanities and Social Science dan Sains tulis juga dalam kita memahami Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita tak gabungkan ilmu astronomi, bagaimana kita nak faham tentang peredaran bulan dan bintang? Apa tu yang disebut dalam surah Yasin yang banyak kita baca. Dan kalau kita tak gabungkan sains, maka akhirnya lahirlah di antara kita itu golongan flat earthers. Orang yang mesti nak percaya lagi bahawa bumi ini adalah rata, tidak bulat. Dan ini menjadikan kita manusia Muslim yang menjadi jenaka oleh kaum lain. Yang lebih penting lagi ialah tanpa kita menggabungkan ilmu-ilmu luar, kita tidak akan dapat melihat tentang keajaiban Al-Quran itu sendiri. Salah satu sebab penting kenapa kita perlu ilmu luar untuk kita baca Al-Quran ialah untuk kita lihat bahawa Al-Quran ini memang satu kitab yang bukan ditulis oleh Nabi Muhammad, tapi mestilah datang daripada Allah SWT yang pengetahuannya lebih luas. Kenapa? Kerana apa yang disebut oleh Al-Quran itu precede scientific knowledge yang hanya diketahui di zaman moden. Sebagai contoh, Allah mengatakan bahawa
di laut ini, kan, di bawah laut ini ada layers of current. Ada gelombang atas gelombang. Kita hanya nampak current yang on the surface of laut saja, tapi Allah mengatakan bahawa dalam laut tu ada gelombang, bawah gelombang itu ada gelombang lain, dan gelombang ini berlapis-lapis dalam laut. Dan ini didapati benar oleh sains. Sains mendapati bahawa laut ini gelombangnya bukan hanya ada di atas, tapi di bawahnya tu ada gelombang. Dan gelombang di bawah itu dia berjalan berbeza dengan gelombang yang di atas. Dan berbeza-beza. Kan? Persoalannya ialah, kalau Al-Quran ini ditulis oleh Nabi, macam mana Nabi boleh tahu bawah laut itu ada gelombang lain? Kerana Nabi hidup di padang pasir. Kita we don't even know sama ada Nabi boleh pandai swim untuk selam dalam tahu bawah laut itu ada banyak gelombang. Ini bukan disrespect pada Nabi, tapi memang tak ada evidence bahawa membuktikan bahawa Nabi yang penting benda itu ialah di zaman itu pun belum ada teknologi untuk orang tahu bahawa di bawah laut itu ada gelombang atas gelombang. Tapi benda ini telah disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu. Kemudian Allah sebut dalam Al-Quran itu tentang evolution of janin dalam perut ibu. Yang mana benda itu konsisten dengan apa disebut, apa yang diwujud dalam sains, dalam sains. Bagaimana Nabi boleh tahu tentang evolution seperti ini? Adakah Nabi, macam mana zaman dulu tak ada X-ray? Adakah Nabi potong perempuan untuk mengetahui evolution seperti ini? Tak ada. Tapi benda tu, fakta tu wujud dalam Al-Quran. Dan ini satu lagi bukti bahawa pastinya yang maklumat ilmu ini datang daripada luar pada Nabi. Daripada siapa? Maka daripada Allah SWT yang Maha mengetahui. Ada banyak lagi dalam Al-Quran ni scientific statement yang sains moden membenarkan statement berkenaan. Dan sedangkan apa yang disebut Al-Quran itu 1400 tahun dahulu, lama sebelum manusia mengetahui tentangnya melalui kajian sains. Maka kalau kita membaca Al-Quran bersama dengan ilmu-ilmu sains, dia membolehkan kita untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi. Selain daripada itu, juga menjadikan kita lebih takjub, lebih mengagumi Al-Quran. Betapa kitab Al-Quran ini satu kitab yang sangat maju pemikirannya, sedangkan dia ditulis sekitar 1500 tahun dahulu. Satu contoh lagi saya bagi menunjukkan bahawa benarnya Al-Quran ini. Dalam Al-Quran, Allah sentiasa mengatakan Allah menciptakan langit, bumi dan apa di antara keduanya. Betul tak? Betul. Ini banyak dalam Al-Quran. Bahawa Allah menciptakan langit, bumi, wa ma bainahuma. Apa yang di antara keduanya. Menyebutkan ketiga-tiga itu secara bersama, seolah-olah menunjukkan bahawa ketiga benda ini adalah ciptaan yang sama pentingnya. Langit penting, bumi penting, apa di antara langit dan bumi juga adalah penting. Kalau tak, kenapa Allah repeat banyak-banyak kali bersama-sama tiga-tiga ini? This Trinity kenapa Allah sebut banyak-banyak kali? Logiknya ialah ketiga-tiganya adalah sama penting. Tapi di zaman Nabi, kalau kita fikir, bila orang tengok apa yang ada di antara langit dan bumi, apa yang orang nampak? Orang tak nampak apa-apa. Nampak abuk saja pada padang pasir. Banyak-banyak pun orang pegang-pegang, orang rasa angin. So what is so significant di zaman Nabi itu dengan wama bainahuma? Allah mencipta wama bainahuma. Tak ada signifikannya sepatutnya. Tapi it cannot be tak ada signifikan, kerana Allah sentiasa menyebutnya tiga-tiga bersama-sama. Nah, hari ini kita lihat wama bainahuma itu betapa pentingnya wama bainahuma itu. Kerana wama bainahuma yang dulu kita lihat sebagai blank space, ruang kosong yang dipenuhi oleh debu itu, rupanya mempunyai banyak radio wave, radio magnetik. Yang daripadanya itu menjadi basis kepada teknologi internet hari ini. Yang digunakan oleh smartphone kita. Hari ini kalau kita tak ada smartphone, tertinggal smartphone di rumah, pergi ke pejabat je kita dah menggelacah. Kelang kabut kalau tak ada smartphone kita tertinggal satu hari dekat rumah. Begitu pentingnya internet hari ini dengan smartphone kita. Daripada mana asasnya internet? Ialah daripada wama bainahuma yang Allah katakan ciptaan wama bainahuma.
Memang betul internet juga di generate melalui apa tu land cable. Kabel bawah tanah, kabel laut dan sebagainya, physical cable. Tapi most of us use internet melalui apa? Wireless. Kalau wireless dapat daripada mana? Daripada radio wave. Radio wave tu wujud dekat mana? Wama bainahuma. That is kan betapa pentingnya wama bainahuma sebenarnya. Yang 1400 tahun dahulu orang tak nampak apa-apa. Orang hanya melihat blank space saja. Hari ini dia adalah menjadi asas kepada kehidupan manusia. Yang tanpanya bank boleh collapse, stock exchange boleh collapse, orang boleh hilang berjuta-juta ringgit kan. Bila internet ini pupus. You see kan betapa sains hari ini, penemuan sains hari ini menjadikan kita lebih faham kan. Kalau dulu orang tak boleh nak faham, hari ini kita lebih faham. Kenapa wama bainahuma itu dalam Al-Quran kan sama pentingnya dengan langit dan juga bumi. Yang Allah sebutkan ketiga-tiga itu sentiasa bersama-sama dalam banyak ayat Al-Quran. Yang ketujuh, bila kita membaca Al-Quran dan tafsirannya ini, kita harus sentiasa berhati-hati dengan apa jua bentuk generalisasi. Kenapa? Kerana generalisasi ini boleh menyebabkan kita salah faham Al-Quran. Perlu kita faham bahawa secara kualitatif dan kuantitatifnya, hukum-hukum bersifat generalisasi adalah sedikit. Kerana para ulama kita berpegang kepada satu kaedah yang berbunyi ma min am illa waqad khussa. Tidak ada hukum yang umum kecuali pasti telah diperincikan keumumannya, telah dibataskan keumumannya. Oleh itu kalau kita baca ayat Al-Quran ataupun satu hukum-hukum bersifat umum, kita harus sentiasa perlu mengandaikan ada pengkhususan bagi ayat ini. Kalau kita tidak tahu pengkhususannya, kita perlu cari dan bertanya kepada ustaz. Ustaz, apa yang mengkhususkan ayat ini daripada setakat keumumannya saja? Contoh ayat umum yang harus kita berhati-hati, seperti mengatakan bahawa semua Yahudi dan kafir itu jahat musuh Islam. Yang betul ialah dalam Al-Quran, statement-statement seperti ini ialah pasti merujuk pada orang tertentu ataupun kelompok tertentu ataupun umat di zaman tertentu, bukan kepada semua Yahudi ataupun kepada non-Muslim. Mereka itu adalah jahat musuh Islam dan ingin menghancurkan Islam. Kerana apa? Hatta kalau kita belajar lebih luas lagi, kita akan dapati bahawa dalam sejarah Nabi pun bukan semua orang Islam itu musuh Nabi. Ada banyak orang Islam yang menjadi pembantu Nabi. Seperti pakcik dia, seperti Najasyi, Raja Kristian. Orang yang Nabi percaya untuk menjaga sahabat-sahabatnya pada ketika mereka itu berhijrah ke Habasyah. Orang yang tunjukkan jalan ke Madinah pada ketika Nabi berhijrah adalah seorang musyrik. Bukan seorang sahabat Muslim. Kenapa Nabi tak cari seorang sahabat Muslim untuk bawa ke Madinah? Takkan tak ada sahabat Muslim yang boleh bawa Nabi ke Madinah. Tapi Nabi lebih percaya non-Muslim pada ketika itu. Pastinya ada tujuannya. Antara tujuannya ialah untuk memberitahu, tunjuk contoh bahawa Nabi sendiri tidak menganggap semua non-Muslim itu, semua orang kafir itu adalah jahat yang perlu dimusuhi. Maka kalau kita mendengar tafsiran-tafsiran generalisasi bahawa Yahudi ini jahat dan sebagainya, semua Yahudi datang daripada keturunan anjing dan babi, anjing dan monyet. Ini saja tak betul. Kerana dalam Al-Quran kisah tentang Allah sumpah segolongan Yahudi ini menjadi anjing, menjadi babi dan juga monyet ni hanya merujuk kepada Yahudi di kampung tertentu saja. Itu pun dalam kampung itu hanya mereka yang degil saja yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet-monyet yang tercela. Bukan pada semua. Tapi kadang-kadang kita baca literature mengatakan bahawa dengan tujuan untuk memprejudis dan bersifat berkauman, kita mengatakan bahawa Yahudi ni jahat kerana mereka tu semua adalah keturunan, dalam Al-Quran kata keturunan daripada monyet dan juga babi. Sedangkan Al-Quran tu sendiri tidak mengatakan bahawa semua Yahudi itu berasal daripada keturunan seperti itu. Maka generalisasi seperti ini haruslah kita berhati-hati dengannya. Kenapa? Kerana generalisasi yang seperti ini boleh menatikan prejudis dan stereotip.
Sedangkan Islam tidak boleh menjadi sebuah agama yang menganjurkan prejudis dan stereotip. Kenapa? Prejudis dan stereotip can never be adil. Sedangkan Islam itu satu agama yang adil. Kalau Islam satu agama yang adil, bagaimana Islam boleh mengajar kita untuk prejudis? Kan? Semua non-Muslim itu adalah jahat. Kan? The logical question yang harus kita tanya ialah kalau kita sendiri pun tidak suka diri kita diprejudis oleh non-Muslim, kan, sebagai teroris, sebagai jahat, sebagai kata orang tu orang kolot dan sebagainya, kan, bagaimana kita boleh buat benda yang sama kepada non-Muslim, kan, dengan mengatakan mereka semua tu anti-Islam, musuh Islam, dan harus kata orang tu diprejudis dengan apa tu tanggapan-tanggapan negatif yang seperti itu. Maka dengan itu, jangan mudah melakukan dan jangan mudah perlu terima apa je generalisasi, kan, yang orang claim atas nama Al-Quran. Yang ke-8, poin yang ke-8 yang ingin saya kongsikan kat sini ialah jangan terus membuat kesimpulan tentang sesuatu isu hanya berdasarkan satu atau dua ayat Al-Quran. Kalau kita ingin memahami suatu isu itu, perlulah kita mengambil pendekatan bersepadu, memahami dengan dari sudut sebanyak mungkin ayat Al-Quran yang membicarakan tentang isu yang sama. Bahkan lebih pada itu, kita consult ilmu sains-sains lain seperti natural science ataupun apa tu humanities dan social science ke apa untuk explain pada kita, kan, untuk memberi untuk enlighten kita tentang, kan, apakah teori-teori yang relevan untuk kita faham ayat ini, kan. Kerana itu adalah lebih prudence dalam kita memahami Al-Quran daripada hanya kita cuba nak tafsirkan Al-Quran itu hanya berdasarkan kepada tafsiran yang bersifat satu dua ayat saja. Kalau benda itu hanya setakat untuk buat simple reflection saja, tidak mengapa. Tapi untuk dibina sebagai satu hukum yang harus diadopt oleh semua Muslim, ini satu perkara yang berbeza. Bila kita cuba nak memahami Al-Quran dan kita consult tafsir, terjemahan, asatizah dan sebagainya, jangan hanya fokus pada konten yang disampaikan pada kita. Cuba perhatikan juga bagaimana proses pentafsiran berlaku, kan, bagaimana tafsir itu dicerna, kan, apa metodologi yang dia gunakan, kan, what kind of approach yang dia gunakan, kan, apakah ayat hadis yang digunakan untuk menerangkannya dan sebagainya, kan. Kita harus kata orang tu cuba perhatikan proses ini juga. Kerana apa? Bila kita rajin perhatikan macam mana Ustaz Anip menerangkan ayat ni, macam mana kalau aku attend misalnya kelas Dr. Fatris dalam kelas tafsirnya di Masjid Darul Makmur, kan, setiap kali dia thinking proses dia bagaimana, kan, kenapa perlu? Kerana by kata familiarizing ourselves dengan dia thinking proses, kita boleh kata gunakan benda yang sama untuk kita memahami Al-Quran. Kita boleh latih diri sendiri. Aku selalu tengok ustaz tafsir ataupun ustaz ni bila nak share dia akan gunakan pendekatan seperti ini. Dia tanya question ini, dia akan adopt approach seperti ini. Lalu kita pun boleh start untuk latih diri kita untuk menggunakan benda yang sama. Kan, dengan itu kita bukan hanya spoon fed by content given by ustaz-ustaz yang mengajar kita tentang makna Al-Quran, tapi kita berusaha untuk empower diri kita dengan metodologi yang dia gunakan. Walaupun kita juga harus sentiasa kata tu remain guided, kan. Maksudnya, kan, walaupun kita tak proaktif, tapi kita juga sentiasa consult dia. Ustaz, saya punya faham macam ni application saya tentang motor ini betul atau tak betul, kita sentiasa tanya dia untuk dapat confirmation sama ada application kita betul ataupun tidak. Itu satu perkara, satu cara yang harus kita perhatikan. Jangan hanya belajar konten tafsir, tapi juga cuba perhatikan bagaimana konten itu dicerna, dideduce oleh mereka yang menyampaikan konten itu kepada kita. Yang ke-10, cari perspektif contemporary, bukan hanya fokus pada idea tradisional. Cari perspektif contemporary, misalnya isu tentang wanita dan suami, tanggungjawab anak-anak pada ibu apa dan tanggungjawab, misalnya isu tentang lelaki perempuan, tentang pasangan dan sebagainya. Always cuba tanya perspektif contemporary. Bukan maksudnya ialah untuk kita mesti nak adopt perspektif seperti itu. At least kita boleh faham, luaskan ilmu kita. Kalau kita nak remain tradisional pun, at least kita update, ada perkembangan pendapat-pendapat yang baru. Jadi kan kita kadang-kadang bila kita tahu perspektif yang baru, kita tak selesa nak adopt dia,
Tapi kita tengok ada orang ramai, ada ustaz-ustaz yang adopt dia, at least dia, oh aku tak suka dengan pendapat ni, tapi aku tengok ada ustaz-ustaz yang aku percaya mereka apa tu beramal dengan pendapat ini, at least aku boleh assure bahawa pendapat ini walaupun aku tidak suka, tapi mungkin satu pendapat yang valid yang aku harus respect. Kerana apa? Kerana ada ustaz-ustaz alim-alim pun yang aku yakin agama dia mahu bercakap dan berpegang pendapat seperti ini. Aku tak nak, kerana apa? Aku tak comfortable. Yang seperti itu. Yang ke-11, jangan bergantung pada nota dan penyampaian guru saja. Sentiasa rujuk pada kitab. Jangan take for granted apa yang guru kita sampaikan. Apa yang saya sampaikan pastinya adalah benar. Kalau kita tidak sure, tidak semestinya kita prejudis, tidak semestinya kita berhukum, kita terus katakan, pendapatnya macam lain macam je Ustaz Anip ni. Kita teruskan salahkan dia. Tapi paling kurang ialah kalau kita tidak pakai pun, kita suspend judgement dahulu until proven otherwise, until proven sama ada betul atau tidak betul. Bagaimana nak proven? Tanya ustaz lain, tanya ustaz-ustaz lain. Ustaz, saya dengar Ustaz Anik cakap macam ni, betul tak? Ataupun baca kitab-kitab tafsir berkaitan dengan ayat yang saya terangkan, betul ke tak betul? Always faham bahawa dalam kita belajar agama ini, jangan hanya kita belajar dari seorang guru saja. Kerana Islam ini memang tidak boleh nak dibelajar, terutama Al-Quran ini tak boleh nak kita belajar dari seorang guru saja. Yang belajar daripada seorang guru daripada Al-Quran ini hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad gurunya hanyalah Jibril dan Allah SWT saja, tak ada yang lain. Tapi yang selain daripada itu, mereka semua berguru. Para sahabat pun walaupun ada Nabi, tapi mereka berguru dengan sesama mereka. Terutama bila setelah tak ada Nabi. Para ulama kita apabila mereka belajar Al-Quran, guru mereka adalah ramai. Imam Syafi'i banyak gurunya, Imam Hanafi banyak gurunya. Maka orang yang hanya nak berguru dengan seorang guru saja, itu bermasalah. Kerana apa? Kerana itu bukan cara untuk kita belajar agama kita. Agama kita haruslah dibina daripada ilmu pelbagai guru. Kerana dengan itu, setiap guru itu bukan hanya meluaskan ilmu kita, tapi menjadi mengimbangi pendapat-pendapat guru yang lain. Yang akhir sekali ialah, cubalah usahakan dalam usaha kita untuk menjadikan manusia yang lebih faham Al-Quran, untuk kita wujudkan satu set kitab tafsir 30 juz di rumah. Kerana kalau benda ini tidak ada, bagaimana kita nak baca di rumah? Ataupun paling kurang ialah untuk kita ada standby di handphone kita, akses kepada at least kita tahu dekat mana kita boleh ada akses tafsir 30 juz dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Melayu ke apa, melalui kita punya smart gadget. Jangan sampai pula kita ada pelbagai apps dekat handphone kita, tapi apps Al-Quran pun kita tidak ada. Itu jadi masalah. Akhir sekali, terima kasih muslimin muslimat sekalian atas kesudian untuk mendengar ceramah saya daripada mula hingga akhir. Jika yang tak mampu untuk mendengar sampai akhir itu, tidak mengapa, kerana benda ni ada direkod dan disimpan di internet untuk didengar diulang pada masa-masa yang lain. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya ini. Semoga bermanfaat dan berdoa kepada Allah SWT agar kita dapat meneruskan ibadah puasa kita hingga ke akhirnya dan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik bagi kita, dan seterusnya Ramadan kita jadi seorang Muslim yang terbaik, dan dengan itu bermulalah untuk kita merubah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagai salah satu cara untuk kita merubah diri kita jadi manusia yang lebih baik lagi selepas bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.